nama ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terengganu, tahun iman maju berkah sejahtera. Maju terengganu maju, di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan makmur, berdampak iman, walaupun waktu sejahteralah Darul Iman, di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian, dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua, maju berkat sejahtera, tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Mari menimba ilmu tentang pembicaraan rukun Islam dan iman serta hukum hakam fiqh dalam talaki Safinatun Najah bersama Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar setiap hari Jumaat jam 6 petang. Tentunya di Manis FM, Gaya Pantai Timur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah, menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di FB Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah petang ini akan menyambung pembicaraan rukun iman yang ke-6. Kitab Safinatun Najah edisi Jawi. Sebab ada kitab Safinatun Najah edisi Jawi dan ada juga yang edisi Rumi. Jadi edisi Jawinya muka surat 2 baris bawah sekali.
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahan dia. Dan keenam daripada 6 rukun iman. Percaya pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik iman dan ta'ah adalah takdir Allah. Dan jahat ni kufur dan maksiat adalah takdir Allah. Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara baik yang berlaku, iman dan ta'at. Perkara jahat yang berlaku, kufur dan maksiat. Kesemua perkara yang berlaku adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni datang daripada qada Allah. Kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Muafakah dengan sifat ilmu. Dan daripada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Jadi rukun iman yang keenam keluar 2 pegangan. Ini berulang kali tiap-tiap slot pembicaraan rukun iman yang keenam. Saya akan mengulangi bahawa rukun iman yang keenam keluar 2 pegangan. Yang pertama beriman dengan qada Allah. Yang kedua beriman dengan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada ketentuan Allah pada azal. Qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk minggu ini pembicaraan rukun iman yang keenam sudah masuk di slot yang ke-20. Pembicaraan berkaitan dengan qada. Pegangan yang pertama daripada 2 pegangan pada rukun iman ke-6, 17 slot. Kemudian slot yang ke-18, slot yang ke-19, khulasah kembali, kesimpulan kembali, pembicaraan berkaitan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah untuk petang ini, slot yang ke-20, saya akan fokus kepada qadar. Pegangan yang kedua, daripada 2 pegangan pada rukun iman ke-6, qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Jadi sekalian perkara yang berlaku, Allah telah qadakan pada azal. Allah Ta'ala telah tentukan pada azal iradah dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian perkara yang Allah qadakan pada azal. Sekalian perkara yang Allah Ta'ala qadakan pada azal sampai masa. Sekalian perkara yang berlaku yang Allah qadakan pada azal. Yang berlaku kesemuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Yang kita bicara sekarang qadar. Jadi sekian perkara yang berlaku telah diqadakan oleh Allah pada azal sampai masa berlaku. Kesemua perkara yang berlaku adalah datang daripada qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Jadi sekalian perkara yang berlaku sekarang, yang telah lepas, yang lagi akan. Semua perkara yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Yang mana ketika memulai pembicaraan rukun iman yang ke-6, pada slot yang kedua, slot yang ketiga dahulu, saya sudah menekankan berkaitan dengan
keesaan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Slot yang kedua, ketiga permulaan dahulu saya ada tekan secara ringkaslah berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Yang mana saya kembali kepada kaedah sifat 20. Yang mana kita daripada budak laginya kita didedahkan dengan pengajian ilmu tauhid kaedah sifat 20. Jadi susunan sifat 20 sidang pendengar pasti kesemuanya sangat maklumi. Susunan kaedah sifat 20. Yang mana sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala. Tidak ada susunan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi susunan yang disusun oleh ulama adalah dia panggil tertib zikri, dia panggil. Susunan untuk menyebut sifat 20 tanpa menyusun, bukan sifat 20. Bukan 20 sifat. 2 sifat pun kita tidak dapat menyebut. Melainkan kita kena sebut yang pertama, kemudian barulah susuli yang kedua. Jadi 20 sifat ni memanglah kena susun. Walaupun sifat Allah Subhanahu wa taala sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala, sebenarnya saya sebut tadi tidak ada susunan, tetapi ulama menyusun adalah untuk menyebut. Tanpa menyusun pasti tidak dapat menyebut. Jadi ulama menyusun sifat 20 ni ada hikmah dia. Ulama susun kaedah 10 ada hikmah dia. Yang mana kita membicarakan berkaitan dengan sifat 20, membicarakan berkaitan dengan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, maha suci daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang datang daripada zahirnya dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pergi kepada pembicaraan sifat 20, pembicaraan sifat Allah Subhanahu wa taala, pergi pada pembicaraan sifat Rasul. Jadi pembicaraan sifat 20 ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai permulaan yang wajib pada agama, yang daripada zahir Islamnya dengan kalimatut tauhid, la ilaha illallah, yang mana asas kepada kalimatut tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah dimulai dengan nafi, tiada Tuhan, dan disusul dengan isbat, netak, melainkan Allah Subhanahu wa taala, dengan makna Allah jua Tuhan. Allah saja Tuhan. Hanya Allah Tuhan. Itu adalah keesaan. Jadi asas kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala, asas kepada beriman dengan Allah Subhanahu wa taala adalah keesaan. Keesaan tu adalah wahdaniyah. Tetapi ulama susun letak sifat wahdaniyah yang menjadi asas pembicaraan sifat 20, yang menjadi asas pembicaraan mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mana zahirnya datang daripada la ilaha illallah, itu adalah keesaan, tapi ulama letak susunannya sifat wahdaniyah tu sifat yang keenam. Itu insya-Allah lah kalau sidang pendengar mendalami pembicaraan sifat 20 akan dihuraikan apakah hikmah ulama memulai pembicaraan sifat Allah dengan sifat wujud, sifat kidam, sifat baqa. Sifat wahdaniyah disusun letak nombor 6, walaupun asas mengenal Allah, asas pembicaraan sifat 20 adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala, wahdaniyah. Sifat wahdan diletak
sifat yang keenam. Kemudian pembicaraan sifat wahdaniyah ni, keesaan dipecah kepada 3 keesaan. Yang pertama, keesaan pada zat. Yang kedua, keesaan pada sifat. Yang ketiga, keesaan pada af'al. Keesaan pada perbuatan. Jadi saya nak fokus kepada keesaan pada perbuatan. Yang kita akan bicara pada pembicaraan qadar. Pegangan yang kedua daripada 2 pegangan pada rukun iman yang keenam. Qadar. Jadi keesaan pada perbuatan. Dengan makna kesemua perbuatan yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mana yang memperbuatkan segala perkara yang berlaku, yang memperbuatkan segala perbuatan. Disusuli dengan sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah, sifat kuasa lah, yang menjadikan segala-gala perbuatan yang berlaku. Ini susunan sifat 20. Dimulai dengan wahdaniyah, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada af'al, keesaan pada perbuatan, dengan makna kesemua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah. Hanya Allah yang memperbuatkan segala-gala perbuatan. Allah mana yang perbuat segala-gala perbuatan. Allah yang bersifat dengan sifat kudrah, sifat kuasa lah, yang memperbuatkan segala-gala perbuatan yang berlaku. Allah perbuat segala-gala perbuatan yang berlaku. Allah perbuat begitu sahaja. Allah perbuat sebagaimana yang Allah kehendak, yang Allah tentukan pada azal. Allah yang bersifat dengan iradah. Disusuli dengan sifat yang ke-8, sifat iradah. Allah kehendak, Allah tentukan segala-gala perkara yang berlaku sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi pada sifat yang ke-9, sifat ilmu. Ini susunan dia. Hak kaedah sifat 20. Tetapi kita membicarakan rukun iman ke-6 ini, kita mulai bicara hak qada. Kehendak ketentuan azali, iradah, muafakah dengan ilmu. Itu hak azal. Barulah kita bicara sekarang, hak pegang yang keduanya, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita bicara rukun iman ke-6. Kaedah sifat 20 dimulai dengan apa yang zahir sekarang. Apa yang zahir sekarang, apa yang nyata sekarang adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang ni. Yang sedang berlaku sekarang. Sekalian perkara. Apa dia sedang berlaku sekarang? Tak perlu tanyalah. Sebagian kita bicara dahulu, sekalian qada dan qadar. Sekalian qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sekalian? Tak perlu tanya dah. Sekalian. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, melainkan qada dan qadar. Sekalian perkara, baik perkara jahat, perkara yang berlaku di bumi, perkara yang berlaku di langit, perkara yang berlaku di dunia, perkara yang berlaku di hari akhirah, perkara yang berlaku di hari akhirah tidak ada penghujung, sekalian kesemuanya datang daripada qada dan qadar. Ni hak qadar ni perbuatan Allah sekarang. Sekalian yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah. Jadi yang zahir adalah perbuatan Allah. Jadi kaedah sifat 20 memulai pembicaraan berkaitan dengan hak zahir. Sekarang adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita bicara, qadar. Tetapi dimulai dengan, sebelum bicara perbuatan Allah, sifat yang ketujuh, sifat kudrah, sifat kuasa, dimulai dengan wahdaniyah. Keesaan. Keesaan Allah pada zat, keesaan Allah pada sifat, keesaan Allah pada perbuatan.
Jadi, insya-Allah saya akan memulai pembicaraan berkaitan dengan qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, pegangan yang kedua daripada 2 pegangan pada rukun yang ke-6. Saya akan mulai dengan penekanan berkaitan dengan tauhid. Mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala pada af'al, pada perbuatan. Yang mana insya-Allah kalau sidang pendengar mendalami kaedah sifat 20 akan dihuraikan, diperjelaskan makna keesaan pada zat 2 makna, keesaan pada sifat 2 makna dan keesaan pada perbuatan 2 makna. Tapi seperti disebut tadi, tajuk kita adalah berkaitan dengan qadar perbuatan Allah. Jadi saya akan fokus kepada keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan. Apakah makna keesaan pada perbuatan? Kita nak tekan bab keesaan, barulah fokus kepada qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan qudrah. Sebagaimana sidang pendengar maklumi, sekarang live FB di Money FM. Sebagaimana disebut di permulaan tadi, sidang pendengar boleh share dan juga sidang pendengar boleh ambil simpan dan boleh mengulangi untuk memahami, biar jelas, biar tahqiq, biar jelas, biar kejap, biar nyata. Untuk pegangan kita, ini adalah usuluddin, tapak agama. Kalaulah usuluddin tapak agamanya terpesong, tergelincir daripada jalanan yang sebenar, jalanan ahli sunnah wal jamaah, maka sekian amal ibadah yang dilakukan sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah bekalan yang kita nak bawa selepas daripada kita mati, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan setakat amal ibadah tidak diterima, terkadang terpesong dalam bab pegangan ini sampai tahap kapi ijma' ulama, iman tidak sah, kekal neraka selama-lamanya, wal-iyazabillah. Jadi, ambil molek peluang yang ada sekarang, yang di ni, semua ni ada susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri peluang kepada kita, cukup mudah dalam kehidupan sekarang. Memanglah cukup mudahlah kehidupan sekarang. Termasuk kita bicara bab ilmu pun cukup mudah. Allah beri peluang kepada kita. Selain daripada mengikuti radio Money FM sekarang, boleh mengikuti live FB. Boleh mengikuti live FB, boleh share, boleh simpan dan boleh mengulangi. Sama-sama untuk memastikan pegangan diri kita, pegangan keluarga kita, mereka yang bertanggungjawab kita, pegangan saudara mara kita, sahabat handai kita, berpegang dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya nak fokus kepada pembicaraan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid. Selain daripada nama yang dikenali pembicaraan kita ni, ilmu usuluddin saya sebut tadi, tapak agama. Dikenali juga dengan nama ilmu tauhid. Ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Dia ada 8 nama, tetapi yang masyhurnya ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Dan mungkinlah kalau kita ni masyhur lebih kepada ilmu tauhid. Ilmu usuluddin ni mungkin juga. Tapi kemungkinan lah boleh dikatakan yang masyhurnya ilmu tauhid. Apa dia tauhid? Tauhid itulah mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa asasnya? Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha
illallah. Dia panggil apa? Dia panggil kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid. Kalimah mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimatut tauhid, kalimah mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, adalah selebih-lebih zikir kita. Afdhalu zikri la ilaha illallah. Selebih-lebih zikir adalah la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Selebih-lebih barang yang aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selebih-lebih barang yang nabi-nabi sebelum aku kata, apa dia? La ilaha illallah. Miftahul jannah, anak kunci syurga adalah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang akhir kalamnya dengan la ilaha illallah akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimatut tauhid. Jadi sebelum saya nak meneruskan pembicaraan berkaitan dengan tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini ada dalam FB ni satu pertanyaan. Yang pertamanya, boleh tak huraikan perkaitan antara perbuatan jahat manusia dengan qada Allah. Jadi hak berkaitan dengan perkara jahat yang berlaku kaitannya dengan qada Allah, pembicaraan itu diharapkan kepada yang bertanya boleh mengikuti selok-selok yang terdahulu. Sebab saya ni insya-Allah akan bicara satu tajuk. Jadi pembicaraan berkaitan dengan perbuatan jahat manusia kaitan dengan qada Allah, itu pembicaraan selok yang terdahulu tu sudah beberapa selok, bermula daripada selok yang kelima, yang keenam, panjang pembicaraan hak berkaitan dengan perkara-perkara yang jahat. Panjang bicara. Saya pun tidak ada catatan sini. Hak perbuatan jahat itu mula daripada selok yang keberapa. Tapi memang banyak selok lah saya bicara terdahulu. Kemudian perbezaan yang ditanya berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah dan Jabariyah. InsyaAllah saya akan bicara di selok-selok akan datang apabila pergi pada pembicaraan berkaitan dengan ikhtiar dan usaha di sisi Ahlussunnah wal Jamaah dan ikhtiar dan usaha di sisi Qadariyah dan Jabariyah. InsyaAllah saya akan fokus pada satu-satu tajuk. Jadi yang bertanya fahamlah, sebab saya tidak bolehlah nak tukar pembicaraan ni. Jadi hak berkaitan perbuatan jahat manusia, saya sudah bicara hak di pembicaraan bab qada. Beberapa slot memang panjang saya bicara hak berkaitan dengan perkara jahat yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hak berkaitan dengan pertanyaan perbezaan Ahlussunnah Jamaah dan Jabariyah itu insya-Allah berkait dengan ikhtiar dan usaha. Insya-Allah saya akan bicara di slot akan datang. Ni saya nak fokus dulu kepada hak berkaitan dengan permulaan bicara qadar. Saya nak tekan berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, keesaan Allah pada perbuatan. Kesemua perbuatan yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat qudrah. Keesaan pada perbuatan dengan makna kesemua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan yang berlaku yang berkongsi, bekerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan selain daripada Allah, yakni makhluk lah. Jadi selain daripada Allah tu makhluk. Jadi tidak ada perbuatan yang berlaku yang berkongsi ataupun dipanggil bekerjasama. Berkongsi tu dipanggil bersyarikat. Syirik tu dipanggil.
Tidak ada perbuatan yang berlaku secara berkongsi antara perbuatan Allah dan perbuatan selain daripada Allah. Kita perekah makhluk. Tidak ada perbuatan yang berlaku berkongsi antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Sebab kalau berkongsi berarti sudah tidak keesaan Allah pada perbuatan. Sama telah tidak ada satu-satu perbuatan yang berlaku secara berasingan yang ianya adalah perbuatan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sama sekali. Yang pertama, keesaan pada perbuatan dengan makna kesemua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah. Tidak ada satu perbuatan yang berlaku secara berkongsi ataupun bekerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Berkongsi tidak ada. Sama telahlah tidak ada satu perbuatan yang berlaku walaupun sebesar zarah yang ianya adalah semata-mata perbuatan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kesemua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan. Mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan yang tak lari daripada pembicaraan daripada mula-mula bicara hak rukun iman yang keenam. Tiap-tiap selak kesemua perkara yang berlaku qada dan qadar Allah. Kesemua perkara yang berlaku tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, melainkan kesemuanya qada dan qadar Allah. Kesemuanya qada dan qadar Allah. Sekarang ni qadar. Kesemuanya qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Jadi kalau tidak ada melainkan kesemuanya qada dan qadar Allah. Tidak ada melainkan kesemuanya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maknanya mengesakan Allah pada perbuatan. Bila kesemuanya qada dan qadar Allah, bila kesemuanya adalah qadar perbuatan Allah, mengesakan Allah pada perbuatan, jadi perbuatan makhluk tidak ada. Secara berkongsi, bersama perbuatan Allah, tidak ada sama sekali. Sama telahlah secara berasingan semata-mata perbuatan makhluk, itu sama telah tidak ada sama sekali. Ini sahaja yang kita nak bicara. Sebelum daripada kita pergi bicara pula, di manakah letaknya peranan kita yang dinamakan ikhtiar dan usaha untuk memastikan kita tidak terundur pada akidah Jabariyah dan tidak terlajak kepada akidah Qadariyah. Sebelum kita nak pergi pada bicara bab ikhtiar usaha, supaya tidak terundur pada akidah Jabariyah dan tidak terlajak pada akidah Qadariyah, kita mati dahulu pada pembicaraan tajuk rukun iman yang keenam. Saya pergi pada keesaan pada perbuatan, tak lari lagi daripada tajuk rukun iman yang keenam. Sekalian qada dan qadar Allah tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Jadi sekalian adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia keesaan pada perbuatan. Apabila sekalian perbuatan Allah, tidak ada perbuatan bagi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hak saya jaga tadi, hak berkaitan dengan ikhtiar dan usaha peranan hamba. Jadi namakan ikhtiar dan usaha, insya-Allah saya akan bicara di slot-slot akan datang untuk memastikan tidak terundur pada akidah Jabariyah dan tidak terlajak pada akidah Qadariyah. Dan insya-Allah sidang pendengar, saya akan usahakan. Sebab saya ni pun kadang-kadang
cakap ni ada ketika agak terlaju juga. Nak kena steady, nak kena kena slow-slow. Kena secara cara tak laju sangatlah. Maknanya kalau kita nak sudahkan bicara rukun yang ke-6 ni, beberapa slot sekalipun tidak ada sakatang lah ni. Tidak ada sakatang. Maknanya tak bolehlah nak laju-laju. Maknanya sedikit. Saya pun bicara macam sebut tadi kan. Saya ada satu tajuk. Sekarang ni nak bicara bab qadar, kena pergi pada keesaan pada perbuatan. Tadi saya bicara berkaitan dengan susunan kaedah sifat 20, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu. Ini secara sedikit ansur-ansur satu. Cuma saya selit berkaitan dengan ikhtiar dan usaha untuk memastikan bahawa kita tidak terundur kepada akidah Jabariyah. Yang mana kita Ahlussunnah wal Jamaah ni saya buat secara ringkas terlebih dahulu. Dan insyaAllah saya akan mengulangi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hak berkaitan ikhtiar dan usaha di penghujung tiap-tiap slot. Yang mana kita Ahlussunnah wal Jamaah wajib berpegang di akidah. Hamba ada ikhtiar pilihan. Hamba ada kasbun usaha perbuatan. Hamba ada pilihan. Hamba ada usaha perbuatan. Tapi jangan lari daripada tajuk pembicaraan rukun iman yang ke-6 sekalian qada dan qadar, tidak terkecuali walaupun sebesarah melainkan qada dan qadar. Bererti walaupun wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Diri pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana saya sentiasa mengulangi ayat dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Dalam kitab Minhaj, Ghazali menyatakan, ini terjemahan dalam Minhaj Syekh Daud Al-Fatani, terdetik di hati, berkelip mata yang memandang qada dan qadar Allah. Terlintas di hati, berkelip mata yang memandang adalah qada dan qadar Allah. Terdetik di hati pun qada dan qadar Allah. Sidang pendengar faham-fahamlah. Pilihan hati sama telah lah qada dan qadar Allah. Berkelip mata memandang pun, yang kita tidak terperasan pun bilakah mata kita berkelip. Ianya qada dan qadar Allah. Gerak diam kita usaha, gerak diam perbuatan kita tetap qada dan qadar Allah. Jadi diri pilihan, diri perbuatan kita tetap qada dan qadar Allah. Hakikinya tidak adalah kita. Tetapi tetap wajib kita berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pada hakiki sebenar-benarnya, pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nak jaga takut terundur kepada akidah Jabariyah. Tapi saya kembali balik kepada mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan. Mengesakan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan. Apakah makna mengesakan Allah pada perbuatan? Makna dia mudah je, saya sebut dah berulang kali. Semua perbuatan yang berlaku, perbuatan Allah. Di tajuk rukun iman ke-6, sekalian qada dan qadar. Sesadar di situnya. Tapi nak perinci lagi. Apakah makna mengesakan Allah pada perbuatan? Ini saya ambil ayat dalam kitab Kifayatul Awam. Dalam kitab Kifayatul Awam mendatangkan makna keesaan Allah pada perbuatan. Ini saya baca dalam kitab Kifayatul Awam. Wa makna wahdatihi ta'ala fil af'al. Dan bermula makna keesaan Allah Ta'ala pada perbuatan. Annahu ilah bahawa sesungguhnya laisa li ahadin minal makhluqati fa'lun. Tidak ada
bagi satu pun daripada makhluk perbuatan. Tidak ada bagi satu pun daripada makhluk perbuatan. Dengan makna makhluk langsung tidak ada perbuatan. Itulah keesaan Allah pada perbuatan. Apabila kesemua perbuatan yang berlaku, perbuatan Allah, jadi makhluk ada perbuatan ke tidak? Pastilah makhluk tidak ada perbuatan. Ni yang sedang berlaku, inilah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah qadar rukun iman yang keenam. Inilah yang kita ulang tiap-tiap selak. Kesemua yang berlaku, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni yang sedang berlaku ni. Inilah dia perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna keesaan pada perbuatan ialah tiada bagi satu pun daripada makhluk perbuatan. Dengan makna makhluk langsung tidak ada perbuatan. Kenapa? Li'annahu ta'ala al-khaliqu li'af'alil makhluqati. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian perbuatan makhluk. Jadi semua yang berlaku di makhluk ni, gerak dia manusia, gerak dia malaikat, gerak dia jin, gerak dia syaitan, kesemuanya dah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk mana yang tak ada perbuatan ni dibayangkan dengan minal anbiya'i wal malaikati wa ghairihima. Nak memperjelaskan makhluk mana yang langsung tidak ada walaupun satu perbuatan daripada para nabi. Yang berlaku di nabi kesemuanya perbuatan Allah. Wal malaikati, semua perbuatan yang berlaku di malaikat itulah perbuatan Allah. Mana perbuatan malaikatnya? Menurunkan wahyu, menurunkan rezeki, meniup sangkakala, meniup roh, mencabut roh, mencatat kebaikan dan kejahatan, apa semua pekerjaan malaikat, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikinya sebagaimana para anbiya tidak ada perbuatan. Hakikinya sebagaimana para malaikat tidak ada perbuatan. Yang ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna keesaan pada perbuatan. Makhluk tidak ada perbuatan. Makhluk ni para nabi pun tidak ada perbuatan. Para malaikat pun tidak ada perbuatan. Wa ghairihima, dan selain daripada keduanya tidak ada perbuatan. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna keesaan Allah pada perbuatan. Itu makna mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan. Kita di penghujung dah ni, selok yang ke-20. Masih lagi membicarakan bab mengesakan Allah pada perbuatan. Begitulah sebab sebut tadi. InsyaAllah saya akan usahakan menghurai secara bergaluh, secara sedikit naik satu pembicaraan. Moga-moga kesemua kita termasuk dalam golongan yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang benar-benar menjunjung kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang mana orang yang bukan Islam nak masuk pada agama Islam dimulai dengan asyhadu alla ilaha illallah. Ini dimulakan dengan tauhid. Nak mati pula diajar dengan la ilaha illallah. Ini kedudukan tauhid kita ni. Tu nak kena pastikan kita benar-benar di kalangan mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di pegangan. Bukan hanya la ilaha illallah di lidah sahaja. Kalau hanya la ilaha illallah di lidah sahaja, tidak ada nilai sama sekali. Yang mana kita mengabdikan diri hanya kepada Allah. Kita orang Islam hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi biarlah kita betul-betul menyembah Allah serta mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebab makna tauhid tu sendiri. Apa makna tauhid tu sendiri? Makna tauhid tu ifradul ma'budi bil ibadati ma'atiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha zatan wa sifatan wa af'ala. Tauhid dengan menunggalkan, mana menyembah dengan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah hanya kepada Allah. Orang Islam kesemuanya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengiktikadkan dengan keesaan Allah dan membenarkan beriman dengan keesaan Allah pada zat, keesaan Allah pada sifat dan keesaan Allah pada perbuatan. Kita menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan serta kita mengiktikadkan dan membenarkan beriman dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Fokus pada perbuatan, pergi kepada qadar. Sekalian perkara yang berlaku adalah datang daripada qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Kita ahli-sunnah jemaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun pada hakiki pilihan dan perbuatan hamba tetap datang daripada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah di sela akan datang saya akan menyambung lagi dan memperinci lagi hak berkaitan dengan qadar, pergi pada mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Wallahu a'lam. Jadi sebelum saya menutupi sela ini dengan doa, saya nak beri satu makluman. Kuliah maghrib pada malam ini yang akan disampaikan oleh tuan guru saya, Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang di Pondok Falahiyah, Kampung Pondok Paku, Kampung Kerandang, Jabi. Pondok yang diasaskan oleh almarhum tuan guru saya, Tuan Guru Baba Najmuddin Kerandang. InsyaAllah kuliah maghrib pada malam ini. Dan insyaAllah saya pun sendiri selepas selesai slot pembicaraan ini, saya akan pergilah ke Pondok Kerandang. Setakat yang sempat saya ikuti kuliah maghrib yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menimba ilmu tentang perbicaraan rukun Islam dan iman serta hukum hakam fiqh dalam talaki Safinatun Najah bersama Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar.